Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini saya nak kongsikan dengan anda semua 6 faktor yang menjadi penyebab kenapa loan kereta anda selalu di-reject ataupun susah sangat nak lulus. Yang pertama, gaji pokok terlalu rendah. Sebagai contoh, di zaman sekarang ni, gaji pokok minimum untuk nak apply kereta adalah RM1,200 dan ke atas. Kalau anda masih lagi, gaji pokok anda masih lagi 1,000, memang harapan untuk nak lulus loan memang sangat-sangat tipis. Tetapi, ada cara macam mana anda nak lulus loan juga walaupun gaji pokok anda rendah. Yang pertama, banyakkan buat overtime. Yes, kena banyak buat overtime. Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa bank yang masih kira overtime. Jadi, untuk company anda yang memang kurang overtime, memang susah sikit. Tapi cara yang kedua pula, anda boleh sediakan penjamin ataupun garantor untuk joint income. Bagi yang dah berkahwin, mesti ada suami ataupun isteri untuk jadi penjamin. Mak atau ayah pun boleh. Janji bekerja ataupun ada pendapatan. Dan yang ketiganya, sebaik-baiknya sedialah at least 10% down payment. Sebab bila anda ada duit muka ataupun down payment, bank akan melihat anda memang betul-betul ada kesungguhan nak beli kereta. Jadi dekat situ, anda hanya buat loan 90% sahaja. Kalau anda buat full loan ataupun 100% loan, 100% loan, memang harapan nak lulus sangat-sangat tipis. Jadi, saya bagi 3 cara. Yang pertama, banyakkan buat overtime ataupun ada allowance boleh dikira. Yang kedua, campur dengan penjamin ataupun garantor. Yang ketiga, jangan lupa at least sedialah down payment 10% down payment. Lagi banyak lagi bagus. Okey? Yang kedua, tiada rekod pinjaman ataupun secret record. Tak ada sebelum ni. Jadi, ini akan menjadi masalah yang paling besar bila umur dah melebihi 30 tahun tapi masih tak ada rekod. Maksudnya tak ada rekod pembelian yang melibatkan bank. Jadi, dekat situ bank tak dapat nak tengok macam mana cara kita uruskan hutang kita sebelum ni. Jadi, bank memang susah sikit nak bagi loan. Kalau bagi pun, dia akan kurangkan loan ataupun kurangkan tahun. Dekat sini kita panggil scoring. Jadi, nasihat saya, at least, buatlah hutang walaupun sikit. Memang kalau dulu, nama kita bersih, tak ada rekod apa-apa, senang nak buat loan. Tapi sekarang dah terbalik pula. Kena ada rekod. Sebab apa? Bank nak tengok macam mana kita bayar hutang-hutang kita yang lepas-lepas. Jadi, ingat, tiada rekod pinjaman ataupun secret record penyebab juga kenapa loan anda susah nak lulus. Kalau lulus pun dia akan kurangkan tahun, kurangkan amount ataupun minta penjamin. Selalunya memang macam tu berdasarkan pengalaman saya. Yang ketiga, nama blacklist ataupun telah disenarai hitam akibat gagal menguruskan hutang lama dengan baik. Sebagai contoh, kebanyakanlah yang saya jumpa ni bukan blacklist yang besar-besar. Blacklist yang kecil-kecil je kebanyakannya. Blacklist tak bayar peti ais, hutang sofa, hutang motor. Walaupun hutang dekat kedai, tapi still boleh blacklist. Dia akan masuk dekat sitos. Hutang kat kredit. Hutang kat kredit ni kebesar lah. Tapi yang paling besar, yang mana nak buat loan lagi, hutang kereta tak bayar, kereta dah kena tarik, tu pun still masih nak buat loan. Itu saya tak faham kenapa. Dan banyak juga yang saya jumpa, berdasarkan pengalaman saya, blacklist disebabkan jadi penjamin ataupun nak tolong kawan bawa keluar kereta. Itu pun ramai juga yang saya jumpa. Jadi nasihat saya, kalau ada kawan-kawan ataupun saudara mara yang nak pinjam nama anda sebagai penjamin, elakkan untuk memudahkan anda nak beli apa-apa di masa depan. Dan yang keduanya, kalau anda ada berhutang, tolong please settle. Ini bukan sebab anda tak boleh beli kereta je nanti. Nak beli rumah, nak beli apa-apa yang melibatkan bank akan jadi susah. Ini untuk masa depan anda, untuk future anda, kena settle juga. Yes, kalau anda tak settle memang susah. Walaupun, dan jangan senang tertipu. Ada iklan-iklan yang kata blacklist boleh buat, blacklist boleh buat. Kan bayar RM500 dah boleh buat, ada bank boleh buat. Jangan percaya.
Kebanyakannya adalah scammer saja. Kalau betul boleh buat, ramai gila yang dapat beli kereta tau. Tapi masalah dia, tak boleh. Kena settle juga hutang-hutang yang lama. Sebab blacklist ni dia ada dua. Dia ada yang secret, dia ada yang sitos. Kalau yang secret macam hutang kad kredit, hutang rumah kena lelong, hutang kereta, hutang yang melibatkan dengan bank, yang sangkut dengan bank negara, walaupun hutang ion, dia akan jatuh dekat secret. Kalau hutang sitos, maksudnya dia hutang lama, company swasta, masih lagi boleh buat. Contohnya hutang motor dengan kedai, hutang peti ais dengan Singa, kan, Singa Berjaya tu masih lagi boleh buat. Masih ada lagi cara untuk kita nak tolong. Kalau nak tahu macam mana, yang tu boleh contact saya. Cumanya kalau anda ada blacklist yang saya cakap tadi tu dalam kategori secret, saya tak boleh tolong. Yang keempat, ini adalah masalah yang berkait rapat dengan graduan ataupun lepasan universiti ataupun college, iaitu masalah PT-PTN. Kantoi tak bayar PT-PTN walaupun dah bekerja 3-4 tahun. Yang dah start bekerja lama pun ada, dah capai umur 30 pun masih lagi sangkut. Itu masalah yang besar sebenarnya. Memang saya faham, kadang-kadang kita tak ada duit cash ataupun duit yang banyak nak settle tunggakan ataupun nak settle secara langsam. Tetapi kena ingat, anda kan kerja, ada potong EPF. Jadi anda boleh pakai duit EPF daripada akaun yang kedua untuk buat settlement, settle tunggakan sahaja. Kalau anda dah settle tunggakan, anda bayar macam biasa balik, ada bank yang boleh accept anda, ada bank yang boleh luluskan loan anda. Dengan syarat bayar balik hutang yang lama tu, hutang PT-PTN. Sebab secara rasionalnya lah, kalau hutang PT-PTN yang 100 lebih, 200 lebih, bahkan ada yang kurang lagi, puluh-puluh ringgit mungkin ada, tu pun anda tak boleh nak bayar. Macam mana anda nak bayar kereta? Itu yang bank fikir, pihak bank fikir. Jadi nasihat saya, ada PT-PTN, bayar PT-PTN tu. Sebab bila anda bayar, anda akan memudahkan juga kita punya generasi masa akan datang untuk dapat pinjaman daripada kerajaan juga. Kita mudahkan orang, orang mudahkan kita, Allah mudahkan kita. Okey? Ingat, PT-PTN, settle PT-PTN walaupun pakai duit EPF account yang kedua. Yang kelima, komitmen bulanan yang terlalu tinggi. Ini antara ramai juga, terutamanya penjawat awam. Ini berdasarkan pengalaman saya nah. Jangan marah. Penjawat awam ataupun yang swasta, walaupun gaji tinggi, lagi tinggi gaji, lagi tinggi dia punya perbelanjaan bulanan dia. Jadi dekat sini, komitmen bulanan yang tinggi satu sebab juga, satu faktor kenapa loan anda susah nak lulus ataupun terus di reject kalau dah lepas DSR dia, debt service ratio. Jadi macam mana anda nak lulus juga loan walaupun komitmen tinggi? Macam mana tu? Senang je. Kalau ada hutang yang boleh disettle, settle. Ataupun cara yang kedua, anda boleh ambil pasangan ataupun mak ayah untuk gabungkan income, joint income. Maksudnya sediakan penjamin. Itu adalah cara yang paling mudah. Contoh, husband and wife gabung sekali income. Husband gaji bersih tinggal lagi 1,200 contohnya. Wife dia kerja gaji 1,500, 1,600. Jadi gabung ada lagi dalam 3,000 lebih. Masih lagi boleh. Ada bank yang boleh terima. Yes? Nah, ingat, kalau komitmen tinggi, komitmen bulanan dah tinggi, dah ada kereta lama dah tak pakai, boleh buat trade in. Kalau nak simpan juga kereta lama, make sure kereta lama tu dah tak ada hutang. Kalau ada hutang lagi, nak tambah komitmen lagi, walaupun secara dasarnya, secara logiknya, anda rasa anda mampu bayar, tapi ingat, anda nak minta pinjaman dengan bank. Bank nak tengok, bank akan fikir, bank akan buat kira-kira. Dengan gaji anda ni akan menyebabkan anda jadi tak mampu nanti, ataupun anda akan kepenatan, tertekan sebab hutang terlalu banyak. Dan bila dah skip 1 bulan, okey bulan ni tak payah bayar, bulan kedua tak bayar, bulan ketiga tak bayar,
tunggu nak dapat duit link, kemungkinan besar dia akan meleret dan nama pula blacklist. Okey. Jadi ingat, kalau hutang dah terlalu tinggi, komitmen dah terlalu tinggi, kalau kereta bukan satu keperluan, dah ada kereta yang lain, ataupun kereta ni hanya sekadar nak beli, nak tambah aja, better jangan ambil. Okey, sebab nanti anda akan terbeban dengan hutang. Ingat, komitmen bulanan yang tinggi menyebabkan anda tertekan nanti jam. Sebab kebanyakan saya punya, berdasarkan pengalaman saya, kebanyakannya yang komitmen tinggi ni, mereka bukan hanya komitmen tinggi, tetapi dah dekat belakang dah blacklist, sito, secret semua dah ada. Jadi nasihat saya untuk anda, elakkan daripada blacklist, daripada kena sito, secret apa semua ni. Ada yang dah kena AKPK, dah bankrupt pun ada. Elakkan hutang yang terlalu tinggi. Normal je, hidup secara normal. Yang keenam, umur terlalu muda. Dah lah muda, lepas tu tak ada pula rekod, memang susah nak lepas loan. Jadi ada yang bertanya kepada saya, umur berapa yang sesuai untuk nak mohon pinjaman kereta? Nasihat saya, umur 23 tahun dan ke atas. Dan make sure anda dah ada pendapatan yang stabil, dah ada komitmen bulanan yang cantik dibayar setiap bulan. Saya cakap umur yang muda ni kebanyakannya baru lepasan sekolah menengah, dah nak cuba-cuba untuk apply loan. Ada je yang boleh, memang boleh, tak dinafikan, memang boleh je. Umur 18 tahun, 19 tahun, even 20 tahun pun memang dah boleh beli kereta. Tetapi harapan untuk loan lulus tanpa penjamin, tak lain tak bukan, kalau assessment tu hanya akan masuk dekat kredit seperti Ion, seperti Berjaya dan sebagainya lah. Kebanyakannya Ion. Jadi macam mana umur muda, walaupun umur 22 tahun, 23 tahun, senang cerita bawah daripada 25 tahun, macam mana nak apply juga kereta? Nasihat saya, sertakan sekali penjamin. Lagi baik, lagi cantik kalau ada mak ayah yang bekerja, ataupun pasangan. Bagi anda berkahwin muda ni, boleh sertakan pasangan. Yang ni sedikit sebanyak dapat membantu sebenarnya. Sebab ada je umur muda beli kereta, ramai gila, dah ramai dah sekarang ni. Dan ada juga cara macam mana umur anda muda, lepasan universiti, buat diploma, nak beli kereta dah, umur 22 tahun, 23 tahun tanpa penjamin. Ada cara dia. Ada cara dia. Macam yang saya cakap tadi lah, sediakan penjamin, ataupun anda boleh tengok skim graduan. Saya akan buat satu video khas terangkan apa itu skim graduan. Mungkin ramai lagi yang tak tahu apa itu skim graduan. Okey? Itulah antara 6 faktor kenapa loan kereta anda susah nak lulus ataupun tak lulus terus, di reject. Yang pertama adalah gaji pokok terlalu rendah. Yang kedua, tiada rekod pinjaman ataupun secret record. Nama telah disenarai hitam. Yang ketiga, nama telah disenarai hitam ataupun blacklist. Yang keempat, masalah PTPTN. Yang kelima, komitmen bulanan terlalu tinggi. Yang keenam, umur terlalu muda. Jadi, keenam faktor ni adalah berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang penjual kereta, salesman, sales advisor yang dah berdepan dengan ramai customer. Jadi inilah antara 6 faktor yang saya dapat senaraikan untuk anda. Dan kalau anda salah satu daripada 6 ni, make sure anda settle, anda selesaikan dengan tips ataupun cara-cara kaedah yang saya dah bagi tadi. Untuk info yang lebih lanjut, kalau anda nak tahu ataupun anda nak saya buat video tentang apa-apa yang berkaitan dengan kereta dan sebagainya, anda boleh komen dekat bawah ni. Okey? Dan kalau ada terkurang terapa, anda juga boleh komen dekat bawah ni untuk saya buat penambahbaikan. Okey? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.